Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk meneruskan perbincangan kita. Saya sambung terus kepada isu blokej, isu missing link. Okey, isu permasalahan di mana yang menyekat anda daripada mencapai kebahagiaan, kekayaan dan juga kejayaan dalam hidup. Ini kerana kita sebenarnya lupa kepada yang Maha Memberi. Kita lupa pada siapa yang sebenarnya memberi apa yang kita miliki pada hari ini. Maka sebab itulah berlakunya loceng-loceng kesedaran. Panggilan-panggilan untuk kita kembali menghadapkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa pada siapa yang sepatutnya kita tundukkan wajah kita ini. Pada siapa yang kita perlu hadapkan wajah kita. Sedangkan kita solat, kita mengaku dalam solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita tidak mendapat perhatian manusia, kita mula rasa terluka. Apabila kita gagal untuk merancang atau perancangan kita sering berubah, kita mula menyalahkan diri kita atau kita menyalahkan orang yang menyebabkan perancangan kita itu gagal. Apabila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, kita hilang kesabaran. Kita lupa bahawa Allah itu as-sabur. Walau perangai kita ni macam-macam, kerana kita ini pelbagai, tetapi dia tetap melayan kita dengan penuh penyantun, kerana Allah itu Al-Halim. Inilah yang menjadi blokej sebenarnya. Inilah yang menjadi halangan untuk kita. Kerana kita tidak mengenal akan diri kita dan kita tidak mengenal akan asma-asma Allah yang ada dalam diri kita. Kita lupa bahawa kita ini adalah entiti, asbab yang menzahirkan akan asma-asma'nya. Maka yang orang nampak adalah sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri setiap individu. Kita lupa pada nilai-nilai kasih sayang yang Allah Ar-Rahim seratkan pada kita. Tak ada belas kasih sifat Ar-Rauf itu. Ada banyak lagi. Ada 99 semuanya asma Allah. Yang saya nak kalau saya perlu kupaskan satu persatu, akan mengambil masa yang panjang. Cukup bahawa anda perlu tahu apakah asma-asma yang terkandung dalam diri anda. Sebagai contoh, hari ini saya ada seorang sahabat yang mungkin akan berkongsi dengan anda apa yang ada di sebalik dirinya. Dalam dirinya ada An-Nur yang maha bercahaya. Disebabkan boleh terlupa siapakah yang sebenarnya yang memberikan cahaya dalam kehidupan, maka beliau berusaha untuk mendapatkan perhatian, meraih perhatian daripada orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan yang bercahaya itu, yang memberi cahaya itu adalah Allah An-Nur. Dia lupa kepada siapa yang Al-Qahar, yang maha menentukan. Maka sebab itu dia tidak dapat menentukan apakah sebenarnya keinginan dan kemahuan yang ada pada dirinya. Itu yang menjadi blokej, itu yang menjadi halangan dalam hidup ini. Apabila kita sendiri tidak tahu apa keinginan dan apa kemahuan kita. Kita tidak meletakkan pula pergantungan kita kepada Allah Al-Qahar yang maha menentukan. Kita biarkan orang lain pula yang pegang dan mengawal akan diri kita. Orang lain pula yang mengarahkan apa yang perlu kita buat dan kita terpaksa ikut rentak orang lain. Maka kita rasa tidak bahagia kerana kita buat bukan dalam keadaan yang ikhlas. Kita buat dalam keadaan kita inginkan perhatian. Jadi ini yang perlu dicuci. Kita perlu lihat balik semula. Kita perlu kaji balik semula di mana sebenarnya kelemahan yang ada, agar kita dapat perbaiki. Jadi kita tidak lagi mengharapkan perhatian daripada manusia. Kita tidak lagi membiarkan orang lain yang menentukan hala tuju hidup kita. Tetapi
kita pula yang mula menyusun akan langkah kita, menyusun ke mana hala tuju kita, keinginan kita. Kita yang menentukan dan kita yang membuat keputusan. Menzahirkan diri kita selaku abdi Allah Al-Qahar. Banyak lagi sebenarnya halangan-halangan yang ada dalam hidup ini kalau hendak dikupaskan. Kerana kita bukan hidup singkat. Setiap hari kita dimomokkan, kita dimasukkan dengan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Jika benda ini sudah lama tidak dicuci. Jadi sebab itulah dia berkeladak, meninggalkan kesan-kesan negatif dalam diri kita. Kalau setiap hari kita sentiasa sedut benda yang negatif, kita terima benda yang negatif, bayangkanlah betapa tebalnya blokej yang mengganggu dan menghalangi kita untuk capai kejayaan tersebut. Kalau kita tidak sedar dan kita tidak berusaha hari ini untuk mencuci blokej-blokej ini, tidak mahu kena pasti, maka kita akan terus menambah lagi blokej-blokej yang lain yang akan terus menyebabkan kehidupan kita semakin sempit. Carilah Allah Al-Basit yang maha melapangkan. Carilah Allah Al-Wasik yang maha meluaskan. Jangan biarkan diri kita terhijab dan kehidupan kita menjadi sempit tanpa sebab. Tentukan kemahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.